Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 12 Ogos 2021. Kerajaan Sabah akan meminta syarikat-syarikat milik kerajaan GLC untuk menggunakan sebahagian keuntungan perniagaan mereka untuk membeli vaksin. Ia bagi kegunaan kaki tangan serta pekerja masing-masing dan selebihnya didermakan secara percuma kepada rakyat yang layak. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, inisiatif ini akan mempertingkat program imunisasi dan mempercepat pemberian vaksin kepada penduduk di negeri ini. Jelas beliau, kerajaan negeri melalui GLC sedia membeli vaksin sekiranya terdapat kekurangan bekalan. Ia akan ditolak daripada jumlah dividen tahunan yang lazimnya dibayar oleh GLC kepada kerajaan negeri setiap tahun. Sabah juga akan mempertimbangkan membenarkan ladang-ladang besar yang berjaya memberi vaksin kepada kesemua pekerja mereka termasuk keluarga untuk beroperasi semula dengan kapasiti tenaga 100%. Sehubungan itu, syarikat swasta khususnya syarikat peladangan besar digalakkan melaksana vaksinasi melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR untuk kebajikan pekerja mereka termasuk pekerja warga asing. Datuk Masidi menasihatkan syarikat yang berhasrat membeli vaksin agar berhubung terus dengan GLC Khazanah Sabah Sendirian Berhad yang telah dilantik oleh Parma Niaga Berhad sebagai wakil penjualan vaksin Sinovac di Sabah. Dalam perkembangan sama, Datuk Masidi turut memaklumkan Sabah memberi kebenaran kepada warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang layak divaksinasi untuk mendapatkannya secara hadir terus atau walk-in. Kebenaran tersebut melibatkan semua pusat pemberian vaksin PPV di seluruh daerah di Sabah. Langkah itu dijangka dapat mempercepat program imunisasi di negeri ini yang mencatat peratusan terendah di seluruh negara. Terdahulu, Datuk Masidi memaklumkan mengikut laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, sebanyak 42% penduduk negeri Sabah telah pun memperolehi 1 dos dan 18.1% penduduk melengkapi 2 dos vaksin. Setakat kemarin, terdapat pertambahan 34,564 pemberian dos pertama, manakala 7,383 dos 2. Baik, sekarang kita ikuti perkembangan terkini statistik kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sementara itu, semalam Sabah merekodkan pertambahan 1,514 kes positif baharu COVID-19 yang merupakan antara angka tertinggi dicatatkan kebelakangan ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri ini 97,979. Pertambahan 131 kes baharu berbanding hari sebelumnya banyak dipengaruhi oleh kenaikan mendadak di daerah penampang yang mencatat 228 kes, hampir 3 kali ganda berbanding Selasa lalu. Secara keseluruhan, 925 kes baharu atau 61.1% melibatkan kontak rapat, 331 kes saringan bergejala dan 118 kes kluster sedia ada. Seramai 4,688 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 1,099 orang di hospital, 3,533 di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam, 50 orang di pusat tahanan sementara PTS dan penjara, manakala 6 orang di fasiliti swasta. 13 kes kematian turut direkodkan iaitu 7 kes di Kota Kinabalu, manakala Papar, Kudat, Tuaran, Penampang, Tawau dan Beluran masing-masing mencatatkan 1 kes kematian. Ya, dalam pada itu, satu kluster baharu COVID-19 dikesan semalam iaitu kluster Batu 27 Sok Keningau yang melibatkan pekerja sebuah kilang pemprosesan papan.
Kes indeks merupakan wanita bukan warga negara 23 tahun disahkan positif ketika saringan tempat kerja di sebuah klinik swasta. Saringan lanjut dilakukan ke atas 136 orang dan 55 kes didapati positif, termasuk 50 kes baharu saringan kuartus pekerja. Penularan dalam kluster ini dipercayai berpunca daripada pergaulan rapat antara penghuni rumah sewa yang padat. Sementara itu, terdapat 8 lokaliti baharu di 5 daerah dikuatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula 13 Ogos hingga 26 Ogos. Ia melibatkan 3 lokaliti di Tawau, 2 di Beluran dan masing-masing 1 di Kota Kinabalu, Kota Marudu dan Tambunan. Terdapat 14 lokaliti PKPD di Tuaran, Tawau dan Kinabatangan yang sepatutnya berakhir hari ini dilanjutkan hingga 26 Ogos. Manakala 12 lokaliti pula tamat PKPD seperti dijadualkan. Mengenai aktiviti penguatkuasaan SOP, sebanyak 38,605 kenderaan telah diperiksa melalui 191 sekatan jalan raya SJR seluruh negeri. Daripada jumlah tersebut, 404 kenderaan diarah berpatah balik. Penguatkuasaan SOP di perairan oleh Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM memperlihat 84 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 68 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasilnya tiada tangkapan dibuat. Pemberian vaksin kepada penduduk di kawasan PKPD terus dipergiat termasuk di 4 kampung sekitar Kota Kinabalu iaitu Kampung Sembulan Tengah, Sembulan Lama, Sembulan Baru dan Kampung Sempelang. Program bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di kawasan PKPD itu menyasarkan vaksinasi 1,000 penduduk. Menurut pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Patman Arumugam, program ini dilaksana dengan pematuhan SOP ketat bagi mengelak risiko jangkitan kepada petugas dan penduduk yang hadir. Justru individu yang menunggu keputusan saringan COVID-19 berstatus kontak rapat dan bergejala tidak dibenarkan masuk ke kawasan PPV. Kawasan PKPD ini diberikan keutamaan untuk program vaksinasi kita. Tahu kita, kawasan PKPD ini ada banyak merupakan tempat hotspot lah, ada banyak kes positif. Jadi untuk mengurangkan risiko jangkitan kepada orang lain, kita masuk ke kawasan PKPD dan juga kita memberikan vaksinasi kepada penduduk di kawasan setempat lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Dewan Muhibah Sembulan Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dengan beberapa agensi termasuk Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sabah ini dijayakan kira-kira 40 petugas terdiri kaki tangan KKM, sukarelawan sokongan vaksin COVID-19 MyVac dan anggota keselamatan. Lembaga Pelabuhan Sabah LPPS membayar dividen RM2.74 juta kepada kerajaan negeri semalam. Ia merupakan keuntungan LPPS bagi tahun 2019. Menurut kenyataan Pejabat Ketua Menteri, cek pembayaran diterima Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang diserahkan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang juga Menteri Kerja Raya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan serta Datuk Dr. Joakim Gunsalam selaku Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri. Sementara itu, Datuk Bung Mokhtar menerusi satu kenyataan berasingan berharap prestasi keuntungan perniagaan LPPS dapat dipertingkat pada masa akan datang meskipun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. LPPS merupakan sebuah badan berkanun negeri di bawah Kementerian Kerja Raya yang ditubuhkan pada 1968. Baik, perkembangan semasa wabak denggi di Sabah, 4 daerah mencatat 1 kes baharu semalam menjadikan jumlah kumulatif kini mencecah 1,072 kes. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, kes dikesan di Kota Kinabalu, Tawau, Penampang dan Keningau. Daerah dengan jumlah kes tertinggi masih lagi Kota Kinabalu 287 kes, Tawau 208, Lahad Datu 108, Semporna 97 dan Sandakan 67 kes.
Terdapat 4 wabak aktif denggi di 2 daerah. Ia dikesan di 3 lokaliti di Kuala Penyu iaitu Sarap, Menumbuk Darat dan Sekalong. Manakala di Kota Kinabalu, wabak aktif dikesan di Taman Jindo Fasa 5. Kesemuanya merupakan wabak terkawal. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Saudara, kibarkan jalur gebilang, tunjukkan anda warga negara Malaysia prihatin. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.